KPM. Jingle bells, jingle all the way. Wah, cantiknya hiasan pintu ni. Biasanya kita panggil apa jambangan pintu. Tapi kenapa dia berada di dinding? Siapa yang letak kat sini? Alamak, Kak Fika tak sedar dah di depan kamera ni. Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera adik-adik semua. Selamat datang ke Club Craft Didik pada episod kali ini. Apa yang kita nak belajar? Jangan risau, selepas ini kita akan memanggil guru kita. Tapi terlebih dulu, jangan lupa ya SOP adik-adik. Pastikan anda memakai jam pembasmi kuman, basuh tangan selalu, kekalkan jarak fizikal sekurang dengan 1 meter dan juga pakailah pelitup muka. Semput Kak Fika nak menyebutnya. Okey, baiklah, jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Itulah dia cikgu kita. Seperti biasa Cikgu Nizam di dalam studio ini. What's up Cikgu? Hai Fika. Ya. Macam mana? Tadi bukan main enjoy lagi menyanyi lagu Christmas. Itulah tu Cikgu, ada orang meletakkan hiasan di pintu saya. Saya nyanyilah lagu Christmas. Okey. Tapi sebenarnya kita nak buat apa Cikgu? Okey, memandangkan tadi cikgu dah nampak Fika menyanyi pada kalungan ataupun jambangan bunga kat atas tu. Ya, Cikgu. Okay, hari ini kita nak menghasilkan satu kalungan ataupun jambangan pintu. Di mana hiasannya nanti pintu. kita akan gantungkan pada daun pintu. Selalunya pada dalam masyarakat Kristian, kalungan ataupun jambangan bunga ini disebut sebagai naftali. Naftali. Hasilnya dalam bahasa Hebrew merujuk kepada jambangan ataupun kalungan bunga yang digantungkan pada pintu pada hari Christmas ataupun pada hari Natal. Jadi kalau kita pergi rumah ke rumah nampak naftali ni, kita tahulah dia menyambut Christmas. Sebenarnya ia hanyalah satu jambangan bunga. Okey, baiklah Cikgu. Dan seperti biasa, tanpa kita melupakan di studio kita haruslah mengamalkan SOP ya Cikgu. Betul Fika. SOP perlu dijaga. Ya, Okey, Cikgu. sentiasa memandangkan kita masih lagi berada dalam situasi di mana pandemik COVID-19 ini masih lagi melanda dalam masyarakat. Ya Cikgu. Dan kalau berada di tempat yang sesak sempit dan juga kalau kita bersembang janganlah dekat ya Cikgu. Dekat jauh-jauh. Ya Cikgu. Okey. Baiklah Cikgu, apakah bahan yang kita nak guna hari ini? Okey, masih lagi mengekalkan kesinambungan daripada apa yang kita pelajari sebelum ini. Okey. Kita memerlukan sarang telur tadi. Ya. Tapi cikgu masih lagi tidak perlu menunjukkan cara bagaimana bunga ini dipotong, sedangkan dalam episod yang sebelum ini kita telah pun perlihatkan kepada semua. Okey. So masih lagi mengekalkan bunga yang sama sebagaimana episod yang sebelum ini. Okey, menggunakan sudut agak bulat ya Cikgu. Ya, agak bulat. Okey, Okey. nanti kita akan warnakan, cuma warnanya sedikit berbeza daripada apa yang kita buat sebelum ini. Okey. Kemudian bahan lain yang kita perlukan adalah masih lagi kotak. Kotak Kotak ni makanan. nak buat apa Apa daun ke Cikgu? Ya, kita akan buat daun, cuma sebelum ni kita buat 2 helai. Okey. Lepas ni kita mungkin nak buat dalam 6-7 helai. Alamak, banyaknya. Okey, tak apa. boleh? Nanti cikgu akan tunjukkan bagaimana nak mewarnakan. Okey. Kemudian kita juga perlukan papan lapis. Papan lapis ini, okey. Kita akan potong sama ada menggunakan gergaji, tetapi cikgu memandangkan mungkin kudrat cikgu kuat sikit, cikgu gunakan pisau untuk memotong. Okay, selalunya naftali ni dia bentuk bulat. Bulat kan Cikgu? Tapi cikgu saja buat bentuk yang berbeza untuk berkreativiti. Wah, Cikgu macam daun sikit pun ada. Ya. Okey, kemudian cikgu spraykan permukaannya dengan menggunakan warna hijau juga. Ini adalah hijau Petronas. Hijau Petronas ya Cikgu. Memang disebut pada spray can tersebut. Baiklah. Hijau Petronas. Okey. Mandakan selalunya bunga-bunga ni pada permukaan yang hijau. Jadi Betul. kita letak permukaan hijau untuk membantu kesan kontra yang lebih baik. Okey, baiklah Cikgu. Dan seterusnya. Kemudian kita ada akrilik, masih lagi pelbagai warna. Terpulang pada Fika nak menggunakan warna apa nanti. Okey. Adalah pistol perekat panasnya. Kita juga perlukan pisau untuk proses pemotongan. Boleh juga menggunakan gunting. Gunting. Okey. Okey.
Okey, dan kemudian kita ada palette dan sebagainya. Jangan lupa berus ya cikgu, pelbagai saiz pelbagai dan saiz. air juga. Okey, saya dah tak sabar-sabar nak membuat naftali bersama cikgu Nizam kita pada hari ini. Tapi murid-murid, kita nak berehat sebentar tau. Dan kita akan jumpa selepas ini di Kelab Kraft Didik. Kembalinya ke Kelab Kraft Didik bersama saya Kak Pika dan juga Cikgu Nizam. Dan cikgu, kita nak nyanyi ke? Salah. Kita nak warnakan bunga kan cikgu? Ya, betul Fika. Hari ini kita nak ubah sikit. Cikgu warna bunga, Fika warnakan daun. Mencabar daun ni, tapi saya cuba. Okey, manakala hari itu cikgu dah terangkan bagaimana nak mewarnakan daun. Hari ini kita nak test Fika kot. Okey, boleh cikgu. Okey, so cikgu nak warnakan bunga ini dengan warna pink. Fika akan warnakan warna hijau. Boleh cikgu. Jom kita lihat dan saksikan bagaimana bunga yang berbeza, bunga yang sama tapi cara warna yang berbeza. Berbeza. Okey. So cikgu akan warnakan keseluruhan kelopak tadi dengan warna pink. Dan Fika akan warnakan keseluruhan daun dengan warna hijau yang telah dicampur. Warna hijau dulu cikgu. Hijau dahulu. Macam cikgu buat sebelum ni kan? Okey, pink ni cikgu warnakan pada keseluruhan kelopak. Okey. Cikgu menggunakan bermula daripada kelopak ya cikgu? Sama seperti sebelum ini untuk permulaan sahaja. Okay, sebenarnya banyak cara untuk mewarnakan bunga ni untuk kesan yang lebih menarik. Cuma madangkan kita nak masukkan satu cabangan, bunga yang banyak. Jadi kita nak buat sesuatu yang mudah dihasilkan dan boleh diikuti oleh semua. Okey. Jadilah inilah cara yang cikgu tunjukkan ni, cara yang paling pantas. Paling pantas, paling mudah. Okey. Ya cikgu. Selalunya untuk kurikulum ni Fika, dalam masa ataupun lingkungan masa sekitar 30 minit ke 40 minit saja di sekolah. Sekejap je. Itu logiknya kita memilih aktiviti-aktiviti yang mudah dihasilkan. Dan habis siap segalanya pada waktu loceng berbunyi. Okey. Okey, kalau dapat diperhatikan, cikgu sudah pun selesai mewarnakan kelopak dengan warna merah jambu ataupun pink ni. Okey, saya pun sudah cikgu. Okey, kita nak pergi ke step yang berikutnya. Untuk Fika akan warnakan? Saya warnakan kuning campur dengan pada bahagian hujungnya. Betul. Bagus anak murid cikgu. Okey, itu yang kita nak sebab ilmu yang dimanfaatkan ni bagus untuk cikgu juga sebenarnya. Betul cikgu. Saya rasa saya nak balik rumah ni terus buat cikgu. Okey, silakan. Harap-harap rumah Fika nanti jadi galeri. Okey, sekarang cikgu nak warnakan warna putih pada bahagian dalam supaya kita nak menimbulkan kesan kedalaman tadi Okey. So kita letakkan warna putih. Okey, nanti kita akan blend sedikit ke atas saja untuk menimbulkan tona kepada pertemuan antara warna merah jambu dan juga putih tu tadi. Cikgu, seperti makeup juga kan cikgu? Kita perlulah blend kan cikgu, menghasilkan. Kita tak nak, kalau makeup tu kita tak nak orang kata tidak sekata ataupun bahasa Melayu ini disebut sebagai bercapuk. Betul. Nanti orang ingat kenapa makeup dia macam tu. Kan? Tak rata. Samalah macam menghasilkan karya seni, kita tak nak karya yang kita sebut sebagai warna tu melompat terus daripada putih ke merah jambu. Kita tak nak tidak menarik kesannya. Betul cikgu. Okey, kita nak seolah-olahnya macam sedikit demi sedikit berubah daripada putih ke merah jambu. Okay? Kesan itu kesan yang nampak pergerakan warna tadi. Baiklah cikgu, dan seperti Kak Pika buat ni ya adik-adik, Kak Pika pun cuba mewujudkan sekata antara warna kuning dan juga ada dia nak masuk ke hijau tu, dia lebih gelap lebih terang, sederhana terang dan makin gelap. Fika semakin memahami pembentukan tona warna. Itulah cikgu, lama-lama saya duduk dengan cikgu ni macam mana saya rasa kat rumah galeri seni tu memang jadi rumah saya, rumah ibu bapa saya, rumah abang saya, semua orang punya rumah. Mungkin juga kadang-kadang apabila kita berkarya, kita boleh menjualnya.
menjual sebab karya seni ini sesuatu yang berharga pada setengah orang. Baiklah, sekarang cikgu sudah pun selesai mewarnakan kelopak bunga ini tadi dan juga keseluruhan kuntuman bunga tadi daripada warna merah jambu kepada bahagian tengahnya berwarna putih. Dan teknik yang sama kita aplikasikan kepada semua bunga ataupun kuntuman bunga yang lain. Okey. Fika dapat lihat, mungkin boleh tunjukkan pada adik-adik kita. Contoh-contoh kita Contoh yang kita ada, warna apa yang kita ada. Kuning. Dan kita ada merah. Biru. Dan cikgu rasa cikgu ada warna kelabu tu. Cuba kelabu tengok. ada ya cikgu. Unik ni cikgu. Unik. Susah kita nak jumpa bunga warna kelabu, tetapi apabila kita berkarya kita nak bereksperimentasi. Betul. Jadi cikgu halalkan warna kelabu pada bunga. Cikgu, saya tahu masa nak maghrib-maghrib, nak gelap-gelap sikit tu adalah warna kelabu tu kan. Dari pandangan mata kita. Ya, betul. Okey, sekarang ni hijau fluorescent. Kita jarang jumpa bunga yang macam ni. Okey, dan kuning dah dapat. Macam-macam warna lah kita ada. Ungu gelap pun kita ada. Okey. Beli. Ya Allah cikgu. Okey, dan yang terakhir ialah warna biru gelap ya cikgu. Biru gelap. Biru gelap. Okey, biru laut lah katakan ya cikgu. Ya. Okey, baiklah cikgu. Okey. Dan seterusnya okey, kita sementara menunggukan Fika menyelesaikan urat-urat daun. Urat-urat daun tadi Okey. So mungkin kita boleh merancang bagaimana kita nak melekatkan atau menyusun atur komposisi bagi bunga-bunga pada permukaan rupa naftali kita tadi. Okey. Bagaimana, apakah mungkin inspirasi cikgu nak susun? Adakah kita akan ikut seperti susunan naftali biasa? Selalunya kita akan mengelakkan, merangkaikan bunga bersebelahan warna gelap dengan warna gelap. Sebab kita nak kesan kontra. Betul. Okey, mungkin kita boleh merangkaikan warna gelap dengan satu warna cerah. Okey, boleh atau juga. lebih cantik kalau kita gunakan warna-warna yang berkontra dalam kumpulan warna penggenap. Ya, cikgu. Seperti kuning dan ungu, jingga dan juga biru, serta merah dan juga hijau. Kalau kelabu pula macam mana cikgu? Kelabu ni warna, itu cikgu sebut warna apa? Warna asas. Warna neutral. Sesuai untuk semua orang. Okey. Warna asas ada 3, Fika. 3 saja, iaitu merah, kuning dan biru. Okey, daripada 3 warna ini campurannya terhasillah semua warna yang lain yang terdapat di muka bumi ini. Seperti jingga dan apa lagi satu tu ungu. Itu adalah warna sekunder ataupun warna kedua. Okey. Secondary color. Okey cikgu, baiklah. Dan warna neutral tadi adalah hitam, putih dan kelabu ya cikgu? Ya, kalau kita nak bicara pasal warna ni memang panjang kita kena faham roda warna. Kita perlu satu episod untuk roda warna ni cikgu. Betul sebab roda warna ni nak dihasilkan dengan campuran-campuran warna yang sekata nisbahnya. Cikgu setuju. Baiklah. Okey. So sambil cikgu nak menyusun atur, cikgu rasa kita sebenarnya kita dah ada daun yang dah siap. Cumanya kita nak tengok bagaimana caranya. Bagaimana caranya Fika mewarnakan daun Fika tu. Okey cikgu, saya bila memberi fokus kepada saya ni, saya agak menjadi lagi nervous cikgu. Tapi tidak mengapa, seperti yang Cikgu Nizam dah terangkan di episod sebelum ini, ayah adik-adik, kita akan mewarnakan yang gelap ni bagi ada tona dan juga yang warna kuning ni untuk di atas. Okey. Ya cikgu. Cumanya perbezaan sedikit daripada apa yang kita dah hasilkan sebelum ini, kita menghasilkan pelbagai saiz bagi daun. Ya ke cikgu? Nampak yang Fika tu mungkin daun yang paling besar lah dalam naftali ini. Okey. Cikgu ada daun yang lebih kecil saiznya. Baiklah cikgu. Jadi ada perbezaan ada yang saiz. 3 saiz yang berbeza. Barulah nampak ada variasi sikit. Ya, betul. Adik-adik, bagi peluang kepada Kak Pika untuk menyiapkan daun Kak Pika yang tak siap-siap ni. Kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di Kelab Kraft Didik. Pohon beringin tumbuhnya
Rendang. Rendang Rendang sangat. Sedap betul suara Cikgu Nizam ni. Tak sangka ya ada bakat itulah. sebegitu. Okey, baiklah kembali ke Club Craft Didik bersama Kak Pika dan juga Cikgu Nizam. Kak Pika telah pun siap. Akhirnya siap daun kita. Lawa ke Cikgu. Terima kasih. Terbaik. Saya sebenarnya lama jugalah nak siapkan ni. Okay. Rahsianya. Dan Cikgu, selepas kita dah siap daun ni nak buat apa pula? Okey, sebenarnya kita akan bermula dengan menampal daun ya Fika. Okey. Kita ada pelbagai saiz daun. Kalau Fika dapat lihat, okey, ada macam-macam saiz ni. Okey, cuma cikgu nak tanya Fika. Ya. Dalam banyak-banyak daun ni rasa semua sesuai ditampal atau macam mana Fika? Saya rasa yang kecil-kecil comel je, tapi yang ni besar sangat. Ini besar sangat kan? Cikgu. Mungkin tidak berapa bersesuaian dengan format Natali kita. Jadi yang besar ni mungkin kita tak tampal Okay? Tampal dekat bingkai je lah Cikgu. Mungkin Okey, cikgu ambil yang Fika punya. Okey. Okey, kita sekarang kita nak merancang komposisi. Kita bermula dengan daun terlebih dahulu Okey. Cikgu nak fokusnya daun yang lebih besar di bawah dan lebih kecil ke atas. Ke atas. Bila cikgu sebut tentang komposisi ni, dia untuk menimbulkan nilai estetik ke cikgu? Ya, sebab kadang-kadang perlu perancangan semasa kita nak menghasilkan sesuatu komposisi yang baik. Ada balance lagi tu cikgu. Balance. Kita nakkan keseimbangan. Okey. So pada Fika rasa okey tak susun atur komposisi kepada susunan daun ini? Saya rasa cantik cikgu. Okay. Dan yang ipapa ni kan cikgu, biasanya boleh tak kita ganti dengan alat lain cikgu? Boleh, kita boleh gunakan mounting board. Mounting board. Tapi badangkan okey, kita dah tampalkan helaian daun yang pertama dan seterusnya lah. Okey, kalau kita gunakan mounting board, okey, mounting board itu boleh dipotong rupa bentuk yang kita nak, okey, menggunakan pisau saja ataupun anti cutter kita. Okey, cikgu akan melunaskan tanggungjawab cikgu menampal daun ataupun dedaun ini. Okey. Nanti kita serahkan pada Fika lah untuk menyelesaikan bunga-bungaan. Bunga pula. Okey. Dan kita selesai menampal daun-daun kita. Seperti Cikgu Nizam cakap, ada komposisi. Kita mulakan dengan daun besar di bawah dan daun kecil di atas. Dan sekarang ni, Kak Pika ditugaskan untuk melekatkan bunga. Jadi, jom! Okey, cikgu rasa kita nak serahkan tugas ini pada Fika. Ya. Untuk melunaskan tanggungjawab menyelesaikan naftali ataupun jambangan bunga pintu kita ni. Ya, cikgu. Jadi, saya pilih warna yang itulah cikgu. Cikgu telah pun menghasilkan lebih kurang 60 kuntum bunga pelbagai warna ni. Cikgu. Siang, malam, pagi, petang cikgu menjadi mat bunga. Ya, cikgu. Mimpi pun bunga kan cikgu? Itulah. Kan. Cikgu nyanyi sikit ilhamku. Beribu bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam kelam. Rembulan mengambang kini makin suram, pudar ilhamku tanpa arah. Sedetik wajahmu muncul dalam diam, ada kedipan, ada sinar. Itukah bintang ataupun rembulan? Terima kasih ku ucapkan. Macam tu. Cikgu dulu ada perform ke masa kat sekolah ke? Adalah sekali-sekala tu. Ya. Main gitar ke cikgu solo? Cikgu nyanyi je. Oh, cikgu nyanyi je. Main gitar kan dia bunyi kompang. Oh, ya ke? Toje deka toye jana sanam.
Pyar hota hai divana sanam. Wah, cikgu Bollywood pula kita. Itulah. Okey, padahal kita buat Naftali. Padahal kita buat Naftali. Salah tema, cikgu. Itulah. Dan terhasilnya hasil kita ya. Alhamdulillah. Cikgu, saya suka. Ini adalah hasil yang berjaya kita hasilkan. Satu karya yang kita sebut sebagai kalungan bunga untuk daun pintu ataupun naftali tadi. Naftali. Ataupun cikgu jambangan ya. Jambangan. Boleh tak saya nak bawa rumah ni cikgu? Cantik boleh, sangat. Boleh, tak ada masalah Fika. Sebenarnya apabila sesuatu barang ataupun bahan kita semula dapat kita gunakan, manfaatkan untuk menjadikan satu karya yang bernilai. Kalau rasanya nak jual pun ada yang nak membelinya Fika. Oh ya cikgu. Saya lah tu yang nak membeli. Tak boleh tak adik-adik, saya dah beli ni. Okey. Okey cikgu. Dari segi apa kita sebut sebagai interpretasi, sebenarnya kita menggalakkan kepada semua murid-murid di rumah untuk melakukan kelestarian alam dengan cara mengitar semula. Okey, itu adalah mesejnya. Dari segi formalistik pula, kalau kita dapat lihat Fika, kita menggunakan warna, itu asas seni lukis, warna. Pelbagai jenis warna kita aplikasikan. Kemudian susun atur itu membentuk apa yang kita sebut sebagai kesatuan. Pelbagai unsur kita satukan dalam satu composition ataupun komposisi. Okey, yang akhirnya membentuk kesan tekstur ataupun texture jalinan yang kita dapat lihat daripada susun atur tersebut. Ya, cikgu. Jalinan ada di daun juga dan jalinan di keseluruhan naftali juga. Ya, betul. Cikgu, saya setuju kalau kita nak menjual produk pun kalau orang melihat dari segi nilai estetik tu, saya duk sebut estetik tapi sebenarnya betul kan cikgu? Betul, estetik itu adalah nilai kecantikan. Ya. Cumanya nilai kecantikan ini agak subjektif pada orang yang berbeza. Setengah orang merasakan cantik, setengah orang merasakan tidak cantik. Ya, cikgu. Dan hari ini selesai sudah niat kita untuk menghabiskan menggunakan inovasi sarang telur. Sarang telur kita. Sarang telur. Sarang telur. Okey, sarang telur. Okey, baiklah cikgu. Kita dah pun sampai ke penghujung rancangan tapi jangan lupa untuk kembali ke Club Craft Didik kerana kita akan ada macam-macam lagi yang kita akan hasilkan. Cikgu, hashtag kita apa lagi sekali? Hashtag kita adalah seni untuk semua. Okey, sebenarnya seni terdapat dalam diri murid-murid masing-masing. Hanya anda yang perlu mengekspresikannya. Itu dia. Jangan lupa pesanan Cikgu Nizam dan kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syafiqah Farahin. Dan saya Cikgu Ahmad Nizam bin Daud. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM